Hai hai hai, bertemu kembali dengan Cikgu Nurul. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita akan buat ulang kaji bab 4, pilih atur dan gabungan. Okey, dalam penyelesaian masalah, okey, jom kita tengok. Okey murid-murid, okey, untuk contoh 1A. Okey, yang penting kita baca soalan dengan berhati-hati. Okey. Okey, kita tengok di sini. Okey, rajah 3 menunjukkan 6 gerabak kereta api di sebuah tapak hiburan. Sebuah keluarga yang terdiri daripada ibu, bapa dan 4 orang anak menaiki kereta api tersebut. Setiap daripada mereka akan menduduki gerabak yang berlainan. Jadi, kalau di sini, okey, kita tengok balik. Oh, kita ada ibu dan bapa. Kita ada ibu dan kita ada bapa dan kita ada 4 orang anak. Jadi, jumlahnya adalah 6 orang. Okey, jom kita tengok soalan A. Bapa duduk di gerabak pertama manakala ibu duduk di gerabak terakhir. Oh, macam tu pula. Jadi, kalau cikgu suka buat macam ni dulu. Okey, kita ada gerabak tadi ada 6 kan? 1, 2, 3. Okey, tak keluar pula. 4, 5, 6. 6 orang. Okey, 6 gerabak. Tetapi dia kata, okey, bapa duduk di gerabak pertama. Ini bapa. Okey, lepas tu ibu duduk di gerabak terakhir. Ibu berada di gerabak terakhir. Okey, apakah kebarangkalian ataupun bilangan cara, okey, susunan mereka? Okey, bilangan cara tau, susunan. Bila susunan, okey, confirm lah kita masuk dalam pilih atur. Kita pilih dan atur. Jadi cikgu suka buat macam ni. Bapa ni memang ada seorang je. Jadi ada seorang bapa untuk satu tempat. Okey, macam tu. Jadi ibu pula memang ada seorang je ibu untuk satu tempat. Macam tu. Jadi seterusnya, okey, kita tengok pula untuk anak-anak. Okey, anak-anak cikgu ambil warna biru lah. Okey, yang baki ni adalah untuk anak. Okey, kita ada 4 orang anak. Okey, tetapi nak susun untuk 4 tempat. Macam tu. Okey, jadi inilah kita punya rumus yang terlibat. Okey, di mana 1P1 kita darabkan dengan 4P4. Lepas tu kita darabkan dengan 1P1. Macam tu. Jadi di sini kan murid-murid, kita akan dapat 24. Kira dengan berhati-hati. Okey. Jadi jangan lupa kalau betul, tandakan betul. Menghargai diri anda. Good. Kita puji sikit diri kita ni. Okey, jom kita tengok contoh soalan 1B. Okey. Soalan 1B. Okey, cikgu baca dulu. Okey, cikgu baca dulu. Ibu, bapa dan anak bongsu mesti duduk di dalam 3 gerabak yang berturutan. Dia tak cakap 3 gerabak berturutan tu kiri ke kanan ke tengah ke, asalkan berturutan. Okey, berturutan ni seperti bersebelahan. Okey, kalaulah soalan yang melibatkan bersebelahan ataupun berturutan, cikgu garis ni ataupun bersebelahan. Okey, kita punya cara penyelesaiannya macam yang cikgu tunjuk ni. Okey, kita ada 6 gerabak kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 6 gerabak. Okey, lepas tu ibu, bapa dan anak bongsu. Okey, cikgu satukan di sini. Okey. Ibu, bapa, okey, dan anak bongsu. Okey, anak bongsu. Jadi ada 3 kat situ. Okey, 3 orang di situ. Rumus untuk di dalam kotak yang telah saya lekatkan ini adalah ada 3P3. Okey, begitu. Jadi kat sini cikgu terus nak terangkan sikit. Kita ada ibu, kita ada bapa, kita ada anak bongsu, lagi ada 3 lagi orang anak baki dia kan. Okey, disebabkan ibu, bapa dan anak bongsu, okey cikgu buat ni. Okey, telah disatukan dalam gerabak yang ini, telah disatukan. Mereka menjadi satu.
Okey, tambahkan 3 orang kat sini, berarti ada 4. Ada 4 kita anggapkan ada 4 orang macam tu. Jadi seterusnya, okey, untuk rumus yang seterusnya, disebabkan 3 gerabak ni dah bergabung menjadi satu, berarti semua tempat ni dah menjadi satu. Okey. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 tempat. Jadi rumus untuk yang warna hitam ni pula adalah ni 4 ada 4 orang. Ni dah jadi satu tadi untuk 4 tempat. Macam tu. Jadi kita punya rumus adalah okey, 3P3 darabkan dengan 4P4. Macam tu. Okey, jadi kita akan dapat berapa di sini? Okey, 144. Okey, macam mana cikgu? Tak fahamlah. Okey, contohnya macam ni. Okey, kamu tengok Okey, ini adalah contoh yang pertama. Ini mungkin yang pertama kedudukannya lah. Mungkin yang kedua macam ni. Satu kat depan yang bergabung, pergi ke tempat yang kedua, lepas tu tinggal 1, 2. Okey. Macam tu. Ataupun ini yang kedua ni mungkin. Okey, ni mungkin yang kedua. Mungkin kedudukan gerabak yang berurutan tu, dua orang anak duduk depan dulu, baru 3 gerabak berurutan, ni anak yang ketiga tu. Ni mungkin yang ketiga. Ataupun 1, 2, 3 semua anak kat depan, yang baki dia yang gerabak yang berurutan tu. Macam tu. Ni adalah yang keempat. Macam tu. Okey, lepas itu pula, ini cikgu tunjuk contoh yang warna hitam. Tapi okey, apa maksud 3P3 tu? Maksud 3P3 tu cikgu buat di sini Maksud 3P3 tu maksudnya, okey, mungkin ibu dulu, bapa, anak bongsu. Ini contohlah ni. Okey, ataupun apa lagi? Mungkin bapa dulu kat depan, lepas tu anak bongsu pula ibu. Mungkin macam tu. Ataupun mungkin anak bongsu kat depan, ibu, bapa. Macam tu. Jadi 3P3 kita ada 3 lah. Ada 3 cara lah. Okey, 1, 2, 3. Macam tu lah. Contoh lah ni. Contoh. Okey. Ni contoh. Okey. Okey, jadi setiap pergerakan tu, setiap kali dia berubah ni mungkin dalam ni pun berubah. Macam tu. Jadi kita akan dapat 144 bilangan cara menyusun mereka. Okey, kita sudah masuk ke 1B. Jom kita tengok contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua je murid-murid. Okey, kita baca dulu soalan dengan berhati-hati. Okey, rajah 25 menunjukkan kedudukan 6 keping gambar yang terdiri daripada ibu, ayah dan 3 orang anak perempuan dan seorang anak lelaki pada dinding sebuah rumah. Okey, cari bilangan susunan yang mungkin. Okey, dia tak ada arahan pun siapa atas, siapa bawah. Okey, jadi tiada condition, okey. Jadi tidak ada sebarang peraturan di situ. Jadi cikgu nak keluarkan balik, kita ada ibu, kita ada bapa, kita ada berapa lagi tadi? 3 orang anak perempuan dan 1 orang anak lelaki. Okey, jadi semuanya 3, 4, 5, semuanya ada 6 orang. Okey, jadi ada berapa tempat ni kita nak isi ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, jadi ada 6 untuk 6, ada 6 orang untuk disusun ke 6 tempat. Jadi kita akan dapat 720. Yeay. Macam tu je. Simple sahaja. Good. Okey, jom kita tengok sambungan soalan. Soalan 2B. Okey, soalan 2B. Jom kita baca. Okey, cari bilangan susunan yang mungkin sekiranya ibu dan ayah disusun di barisan atas dan gambar 3 anak perempuan disusun dalam keadaan bersebelahan. Tengok, cikgu saja letak lagi sekali bersebelahan di sini supaya nak biasakan kamu membuat working step untuk bersebelahan. Okey, syarat kat sini ibu dan ayah disusun di barisan atas. Jadi cikgu buat 1, 2. Okey, kat sini. Okey, bawahnya 1, 2, 3, 4. Syarat di bawah adalah anak perempuan duduk bersebelahan. Cikgu buat macam ni. 1, 2, 3. Bersebelahan. Okey, begitu. Okey. Jadi, okey, dekat sini adalah ibu. Cikgu tak nak buat kotak lah. Selalunya kotak untuk yang bersebelahan.
Okey, yang di atas ini adalah ibu dan ayah. Cikgu buat warna. Sekejap. Cikgu pilih warna. Birulah. Atas ni adalah ibu dan ayah. Okey, ibu dan ayah. Jadi di sini adalah ada dua orang untuk dua tempat. Okey, kita biarkan. Okey, kita pergi pula untuk di dalam kotak. Ada 3 anak perempuan kan? 3 untuk 3 tempat. Okey, yang melekat tu dalam kotak tu. Okey, lagi satu working step untuk bersebelahan. Cikgu ambil warna purple. Tiga-tiga dia dah melekat menjadi satu. Satu, dua. Jadi anak perempuan ada 3 orang perempuan. Okey, ada seorang anak lelaki. Tapi jumlahnya sebenarnya 4 kan. Tetapi disebabkan 3 orang ni dah bergabung menjadi satu. Jadi akan jadi satu dan dekat sini lagi satu. Jadi 2 je. Jadi garisan yang cikgu sambungkan ni bererti ada 2 untuk 2 tempat. 2 tempat yang digaris, 2 yang di atas maksudnya satu ni untuk anak perempuan yang dah melekat, satu ni untuk anak lelaki. Jadi kita ada 3 rumus di situ. Jadi kita gabungkan semua rumus ini di mana 2P2 darabkan 3P3 darabkan dengan 2P2. Begitu. Dan kita akan dapatlah 24. Yeay, berjaya. Itulah contoh-contoh soalan untuk pilih atur. Okay, good. Okay, jumpa lagi cikgu. Bye-bye. Kita tengok ada lagi tak ni? Oh, cikgu bye-bye cepatnya. Ni kita tengok. Tentang ada lagi slide cikgu kat belakang ni. Mari cikgu cek. Sekian, terima kasih. Okey, selamat belajar. Jumpa lagi cikgu dengan video kedua untuk pilih atur dan gabungan. Bye-bye.